Ya. Okey, sementara bagi siapa yang ada buku, kalau boleh ya Ustazah galakkan dapatkan ya, murah sahaja. Dan beli online cepat saja dihantar. Itu lebih baik sebenarnya ya, boleh buat nota tambahan di tepinya apa-apa saja yang perlu. Okey, hari ini kita pelajaran 10 tapi kita nak tengok yang dia punya nas dia, teks-teks Arab dia ya. Kawan kita masih cuba Abu Linda tak boleh turun ya? Scroll down sikit. Ad-darsu bermaksud pelajaran. Ya, siapa-siapa yang ada buku, lihat buku masing-masing ya. Ad-darsu, pelajaran. Al-ashiru maksudnya ke-10. Pelajaran ke-10. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu seterusnya kata nama khas. Itu maksud dia, kata nama khas dan dia punya nama apa? Nama dia al-alamu. Al-alamu matikan hujung al-alam. Al-alam maksudnya segala nama. Apa-apa saja nama ya. Apa nama orang, nama haiwan, nama nabi, segala nama tempat, nama masjid itu dipanggil al-alam. Itu je. Tidak ada apa-apa dah sebenarnya dalam bab ni. Ya, cuma kita nak familiarkan diri kita dengan perkataan al-alamu, al-alam. Itu saja. Apa-apa saja nama. Sebab tu saya kata hari ini sebenarnya bab ni tak ada apa-apa. Cumanya kita sedikit nak mahir perkataan alam tu. Linda kalau boleh halaman pertama al-alam tu dia ada bagi teks Quran dia. Dia bagi teks Ustazah, Linda Quran. Kenapa? Linda tak okey. Linda tengah pakai handphone jadi tak boleh nak share screen. So nanti Linda dah okey, laptop dah okey baru Linda share lah. Okey. Tapi macam mana ya? Boleh je Ustazah baca dari buku ni tapi kita tak nampak. Pentingnya dari kat skrin tu ya. So sebenarnya al-alam ni apa-apa saja nama lah. Nama Ibrahim contoh. Di sini jap ya. Sebenarnya ni pun bukan wa ibnu Ibrahimul Kabir. Ini juga bukan Quran. Dalam bab ni bukan Quran ya. Cumanya ada sedikit dia bagi contoh di situ ya. Dia ada bagi sedikit ayat Quran. Nama Nabi Yusuf. Itu kalau boleh nama Nabi tu je yang kita nak tengok ya. Sebab bila dah dapat Quran, kalau Yusuf mungkin kita kenal. Tapi nama Nabi lain ya. Ibrahim mungkin kenal juga. Ya. Tapi kadang-kadang nama Nabi lain kita tak cam itu Nabi. Itu je sedikit ya. Kalau boleh ya Linda. Halaman pertama al-alam. Kalau dapat ya. Kita berharap sangat. Mudah-mudahan. Kita tunggu sekejap. Ya. Ayat yang diberi. Ayat Quran yang diberi di situ. Nombor 2 ya. Nombor 2 ayat Quran yang diberi. Ya betul. Misalkan dia. Al-mithal. Al-mithal maksudnya contoh. Contoh ayat yang diberilah. Ini memang ayat Quran ya. Nampak tak Linda share? Tadi nampak Linda. Tadi nampak. Tadi dah ada. Nampak Tadi dah ada tapi ni hilang balik. Okey. Ya, betul. Betul. Ya. Tapi kalau boleh kita ada ayat Quran tu je yang kita nak tengok ya. Ini memang ayat Quran betul-betul. Idh qala Yusufu. Yusufu adalah Yusuf. Lepas tu kalau kita baca Yusufu mungkin kita tak cam. Melainkan kalau kita dah mahir lah. Bila kita dah mahir kita nampak itu nama Nabi ya. Yusufu. Yusuf lah tu. Di sini ada satu ni saja. Ya, ayat ni kalau mari kita tengok sekali lalu ayat ni ya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Agak kecil ya yang kawan kita tunjuk di skrin. Ustazah berharap siapa yang ada buku refer kepada buku masing-masing ya. Idh bermaksud tatkala. Ini boleh Linda. Tapi Linda pakai handphone tadi. Dia cakap ya. Dan line dia agak terganggu ya. So is bermaksud tatkala ataupun apabila qala. Qala maksudnya telah berkata. Apabila telah berkata. Siapa yang berkata tu? Yusuf. Nabi Yusuf lah. Tapi ketika Nabi Yusuf berkata li abihi kepada bapanya. Bapanya adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub. Ya abati wahai abahku. Tu orang dapat abah. Orang dapat abah tu dari bahasa Arab. Abati. Bukan perkataan biasa-biasalah. Memang abah.
apa bahasa Melayu bahasa Arab ya. Ya abati, wahai bapaku, ra'aitu, aku telah melihat. Aku telah melihat maksudnya di situ ayat dia aku telah melihat, tapi dia bukan melihat tengah bangun ni. Maksudnya dia melihat dalam mimpi. Maksudnya dia bermimpi. Sebenarnya maksudnya aku telah melihat di dalam mimpiku. Tetapi dalam mimpi tu tak ada. Dia cuma ada ra'aitu, aku telah melihat. Tetapi memang Nabi Yusuf dia seorang budak ya. Seorang budak kecil, dia bermimpi. Dalam mimpi tu dia melihat. Dia hanya beri perkataan aku telah melihat. Ahada asyara, ahada 1, asyara 10. Itu cara numbering dalam bahasa Arab ya. Kalau yang belas-belas ya, bermula dengan 11 sampai 19. Ini sebenarnya tapi sebab kawan kita tak boleh nak share screen ya. Kalau boleh numbering tu nanti akan datang kita sentuh. Mungkin hari ini kita tak boleh ya. Sebab numbering ni agak sukar ya. Numbering mencabar ya dalam ilmu bahasa Arab. Cumanya dari nombor 11 sampai 19. Yang belas-belas lah. 10 lain tak masuk, 20 tak masuk. Dengar baik-baik ya. Cara dia menyebut, kita sebut 11. Cara dia sebut 1, 10. Macam tu cara dia menyebut. Tak ada dan, dia tak pakai dan. 1, 10 maksudnya 1 campur 10, 11. So kalau 12 pula, 2, 10. Dia buat macam tu. Ya, ini yang 11 sampai 19. Kalau 13, 3, 10. Kalau 14, 4, 10. Dia pakai macam tu. Ya. 5, 10 adalah 15. 6, 10, 16. 7, 10, 17. 8, 10, 18. 9, 10, 19. Kalau 20, dah jadi lain pula cara disebut. Kita akan buat numbering ni akan datang. Bukan hari ni. Ya, number agak mencabar. So di situ ahada asyara bermaksud 11. Ya, Nabi Yusuf AS telah melihat di dalam mimpinya tatkala Nabi Yusuf seorang budak kecil lagi ya. Ahada asyara 11 kaukaban. Kaukaban tu maksudnya bintang-bintang. Terpulang dah nak panggil galaksi ke apa ke bintang-bintang ya. Wasyamsa dan matahari. Tadi 11 bintang-bintang. Wasyamsa tu tambahan bukan yang termasuk 11 tadi. Dah ada 11 bintang-bintang dan matahari 12. Lepas tu wal qamara dan bulan. Makanya jumlah di situ 13. Ya, dia melihat 11 bintang-bintang dan matahari dan bulan. Makanya total yang dilihat di dalam mimpinya adalah 13 ya. Ra'aituhum li, aku melihat mereka. Macam tu. Aku melihat mereka kepadaku. Li di situ bermaksud kepadaku ataupun bagiku. Aku melihat mereka kepadaku ataupun bagiku sajidin, bersujud. Dalam bintang-bintang tadi ya, 11 bintang termasuk matahari dan bulan yang jumlah keseluruhannya 13 semua bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ayat yang sangat popular lah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Cumanya bab kita hari ini bab al-alamu bermaksud kata nama khas, apa yang bermaksud sebenarnya nama, segala nama, apa-apa nama ya dipanggil al-alam. Bab ni tak ada apa-apa sebenarnya, agak mudah ya. Okey, kita terus kepada halaman kedua dia ya. Bab al-alam ni tak banyak. Dia tak ada apa-apa, sekadar dia nak bagi tahu je nama-nama itu dipanggil al-alam dalam ilmu bahasa Arab. Itu sahaja ya. Okey. Halaman keduanya dia ada bagi surah ya dekat situ. Kita nak tengok nama nabi ke apalah atau bukan nabi saja, segala namalah ya. Okey, halaman kedua ya, dalam bab ini pelajaran nombor 2 saya berhajat untuk habiskan bab nama tadi ya, al-alam ni hari ini. Okey, latihan kedua tu kawan kita hantar di skrin ya. Mari kita tengok cara membaca dia sikit. Nombor 2 tu imla. Imla maksudnya penuhkan. Ya, mana-mana arahan itu sebenarnya adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Ini kalau anak sekolah bahasa Arab ni fahamlah ya. Imla maksudnya penuhkan. Penuhkan apa? Al-faragha, tempat kosong. Penuhkan tempat kosong yang ada garisan tu lah ya. Penuhkan tempat kosong dalam al-ayati, ayat-ayat. Lepas tu al-atiyati yang berikut. Tu maksudnya bi'a'lami. Bi'a'lami maksudnya dengan nama-nama tadilah yang alam tadi. Al-alam dengan a'lami bi huruf jar ya. A'lami itu plural ataupun jamak untuk alam tadi. Alam tadi satu, tapi bila dia punya jamak dia, ini jamak taksir ya. A'lami. Nama-nama dengan nama-nama munasibah
yang sesuai. Namalah. Ya, apa-apa saja nama boleh ya. Situ 40 dengan kata nama khas. Dia guna kata nama khas. Sebenarnya nama yang betul-betul nama ya. Okay, mari kita tengok ayat yang pertama kita tadi. Wa iz qala dan apabila berkata. Dan apabila waw bermaksud dan, iz apabila, dan apabila dia telah berkata. Qala sebenarnya dia telah berkata. Dia telah berkata, ini ayat dia, ayat Quran dia. Apa tu ayat Quran dia? Kalau Lina nak letak sebelah menyebelah pun boleh. Terima kasih kepada sahabat kita ya. Nak hantar di skrin ya. Itu memerlukan kepakaran, skill ya. Kalau tidak terkial-kial kita tak tahu nak buat apa. Dan ketika dan ataupun dan apabila boleh. Wow bermaksud dan ketika. Is ketika ataupun apabila. Qala sebenarnya fi'il madhi past tense telah berkata, tapi dalam sini dia tak ada letak telah, tak ada masalah. Kita faham orang yang belajar bahasa Arab, qala adalah bermaksud sebenarnya telah berkata. Paling tepat lagi dia telah berkata, sebenarnya paling tepat ya. Qala bila dia dah fi'il mesti ada fi'il maksudnya perbuatan. Jadi bila ada perbuatan mesti ada pelaku kepada perbuatan dia. So setiap fi'il dia ada kita kata two in one. Two in one bermaksud dalam dia fi'il dan dia ada pelaku. Dia ada pelaku di dalam qala tapi kita tak nampak. Tapi kita kena faham cara nak melihat siapakah pelaku di dalam qala. Ini adalah fi'il madhi past tense ya. Dia bukan mardi ya, bukan M-A-R tau. Dia bukan M-A-A. M-A-A, madhi. Okay, di itu sebenarnya pun dua sebenarnya, madhi sebenarnya. Fi'il madhi maksudnya past tense, kata kerja telah berlaku. Jadi kalau kita nak terjemahkan qala, bukan berkata ya, seperti dalam skrin kita, dia telah berkata. Itu sebenarnya paling tepat. Sebab di dalam qala ada dipanggil domir. Domir tu maksudnya kata ganti diri. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang saya sebutkan ini tadi dipanggil domir. Domir bermaksud kata ganti diri. Saya, awak, kami, mereka. Itu semua ya. Ada 14. So sebenarnya di dalam setiap fi'il ya, dalam setiap masa ada domir yang tersembunyi di sebaliknya. Cara kita nak kenal, qala fi'il madhi 3 huruf, qaf 1, alif 1, lam 1, 3 huruf lah tu. Betul tak kan? Jadinya kalau nampak alam-alam sini baris dia baris atas, tak ada baris lain ya. Memang domir di dalamnya dipanggil domir pelaku Domir dia memang huwa. Itu kita kena terima dia lah. Huwa bermaksud dia. So sebenarnya kalau kita nak terjemahkan dia telah berkata, tu kawan kita tambah. Biasalah buku ataupun online dia punya terjemahan kadang-kadang tidak, dia betul, maksud dia betul tapi dia tidak menepati se-accurate yang mungkin yang kita nak okey. Siapa yang berkata tadi? Tapi kalau saya pergi detail macam ni, jawabnya hari ni memang bab alam je, cukuplah sebab kita nak tengok fi'il apa semua kan, betul kan okey. Qala, tengok ya, qala fi'il madhi 3 huruf, ada huruf sakit di tengahnya. Huruf sakit huruf apa? Huruf-huruf mad. Huruf mad apa? Alif, waw, ya. Lepas tu alif. Huruf mad memang tak ada baris. Huruf mad memang tidak berbaris ya. Domir di dalamnya adalah huwa. Dia telah berkata. Okey. Dan ketika dia telah berkata, siapa yang berkata tu? Memanglah kita tahu dia, tapi dia tu siapa? Di situ perhatikan selepas fi'il ya. Selepas fi'il jika ada isim rufu'. Dengar baik-baik. Selepas fi'il jika terdapat isim rufu'. Isim bermaksud kata nama, noun ya. Lepas tu tengok rufu' dia. Di mana kita nak tengok rufu' dia? Di mana? Siapa nak jawab buka mikrofon. Sila jawab. Barulah anda ingat. Tolong jawab. Luqmanu, di mana rufu'nya? Nun. Ya, nun betul tapi baris. Rufuk tu apa Ustazah? Baris rufuk tu apa tadi? Berbaris dhammah. Maksudnya rufuk berbaris dhammah. Tu yang kawan kita bulatkan tu, itu maksudnya rufuk berbaris depan. Oh, okey. Dia bukan huruf nun tu tak penting. Huruf nun tak penting, terpulang kepada kalimah, huruf apa pun tak apa, tetapi hujungnya mesti berbaris depan ataupun dhammah. Itu yang dipanggil isim rufuk, dipanggil.
Rufu' maksudnya hujungnya. Hujung dia berbaris depan. Ataupun dhammah. Dhammah tu maksudnya baris depan. Itu. Jadinya jika isim ada isim rufu', Luqmanu, rufu' tu di mana? Pada nu. Dia tak boleh na. Tak boleh na, tak boleh ni, tak boleh. Ya, makanya isim rufu' ini Luqman. Luqman adalah huwa di dalam qala tadi. InsyaAllah banyak kali sebut, ingat ya. Makanya kalau kita susun balik, dan ketika Luqman telah berkata. Macam tu. Dan apabila ataupun dan ketika Luqman berkata ataupun telah berkata. Okey. Luqmanu dipanggil isim fa'il dipanggil. Kalau di dalam qala tadi dia panggil dhamir fa'il. Tapi kalau Luqman kita panggil dia isim fa'il. Kita panggil. Dialah pelaku. Maksudnya kalau berkata dialah orang yang berkata tadi. Itu maksudnya pelaku. Pelaku bermaksud orang yang melakukan perbuatan tu. Ya. Okey. Wa idh qala Luqmanu, ketika Luqman telah berkata kepada siapa? Berkata kepada, dah kalau ada perbuatan mestilah ditujukan kepada sesiapa. Betul tak kan? Lagi-lagi berkata, bercakap kepada siapa? Libenihi. Li di situ adalah huruf jar. Li bermaksudnya kepada. Li, huruf lam. Hanya huruf lam baris bawah. Pendek ya, huruf jar. Tapi cara bila dia dah sambung, kita baca dia libeni. Sebenarnya ibni. Ibni tu anak lelaki. Nampak dia tulis sini anaknya. Dia tak tulis pun anak lelakinya. Nampak? Ya, biasalah terjemahan ya. Dia ambil yang mudah-mudah saja. Sebenarnya ketika Luqman telah berkata kepada anak lelakinya, itu sebenarnya paling tepat. Sebenarnya ibni macam bin lah, betul tak? Ahmad bin Omar. Bin tu maksudnya anak lelaki. Kalau kita perempuan binti. Itu bahasa Arab ya. Bin dengan binti tadi adalah bahasa Arab. So li ibni. Ibni anak lelaki sebenarnya. Kepada anak lelaki. Lepas tu hi di situ. Nya anak lelakinya. Hi adalah dhamir muttasil. Okey. Li huruf jar, ibni isim majrur dipanggil. Selepas huruf jar, isim itu dipanggil isim majrur. Nampak tu kawan kita dah pecah-pecahkan. Nampak pendek. Libnihi sebenarnya ada tiga perkataan yang berbeza. Perkataan pertama li bermaksud kepada. Perkataan kedua ibni maksudnya anak lelaki. Perkataan ketiga hi bermaksudnya kepada anak lelakinya. Nampak pendek tetapi ada 3 perkataan. Lepas tu bahasa Arab jangan main-main ya. Dia ada. Dia nampak je pendek ya. Dia nampak pendek kita pecah-pecahkan banyak perkataan tapi kena belajar dululah ya. Itu dari segi maksudnya kepada anak lelakinya dan dari segi istilah ilmu bahasa Arab li dipanggil huruf jar. Ibni dipanggil isim majrur. So di situ jar majrur. Sebenarnya tinggalkan isim pun boleh juga, tak ada masalah. Panggil majrur saja boleh. Okey. Dan ibnihi kita tinggalkan pula li. Yang jar majrur satu dia salah. Pindah pula. Libni. Jar majrur libni. Yang jar majrurnya sampai libni ya, sampai nun baris bawah. Yang nya ni jadi idhofah lah. Ya, idhofah. Ibnihi jadi idhofah. Ya. Dia kalau idhofah tu dia tak ambil hi saja, dia ambil daripada yang tengah tu ibnihi, anak lelakinya, itu idhofah ya, sandaran. Gila kalau bercakap kepada anak lelaki siapa? Betul tak? Anak lelaki dia ke anak lelaki orang lain ke, Pak? Contohnya lah kan. Jadinya hi di situ idhofah. Kenapa idhofah? Untuk bagi kita tahulah, makanya dia bercakap dengan siapa? Kepada anak lelakinya. Ya. Okey. Wa huwa. Dan dia. Waw pertama satu perkataannya bermaksud dan. Macam waw yang awal-awal tadi. Dan. Satu huruf saja adalah satu kalimat dan. Dari segi istilah dipanggil huruf ataf. Dipanggil. Ya, waw yang tadi awal-awal tadi pun huruf ataf. Ya, waw yang ni juga huruf ataf. Lepas tu huwa. Huwa di situ adalah dhamir munfasil. Dia bermaksud dia. Dan dia di sini merujuk kepada Luqman. Dan dia ya'izuhu mengajarnya, sebenarnya maksud dia memberi pelajaran. Buat naik sikit Linda.
Buat naik sikit tak nampak dia punya tu kan. Okey. Memberi pelajaran kepadanya. Betul maksud dia. Tapi sebenarnya kalau nak mudah pun mengajarnya. So Nabi pula Luqman mengajarnya tu siapa? Anak dia pula. Mengajar anaknya sebenarnya ya. Ya'izuhu. Ya'izu adalah fi'il mudhari'. Cara nak kenal tadi qala fi'il madhi. Dia adalah cara nak kenal. Kalau yang qala tadi 3 huruf, lepas tu baris atas je, tak ada baris lain. Itu antaranya macam tu fi'il madhi. Kalau yang ni pula ya'izu. Ya, ya'izu fi'il yang bermula dengan huruf ya. Ya ataupun ta ataupun hamzah ataupun nun. Itu dan cara-cara nak kenal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maksudnya present tense, ya, kata kerja yang sedang berlaku. Ya, ta, nun, hamzah. Okey, itu ada 4. Di awalnya salah satulah. Kalau ya, biasanya kita ambil dia sebagai lelaki. Jadi Luqman lelaki kan. Kalau dia perempuan, biasanya huruf ta. Ya, dan kalau dia nun, na'izu maksudnya kami mengajarnya. Kalau hamzah bermaksud aku mengajarnya. Pak, berubah je ya kepada ta, kepada nun hamzah, berubahlah orang yang siapa yang pihak mengajar tadi. Pak, penting ya. Dan sebenarnya hujung dia tu pula. Awalnya ada huruf ya ataupun ta ataupun nun ataupun hamzah dan hujungnya dhammah. Ya'izu, zu tu dhammah. Itu juga ciri-ciri fi'il mudhari'. Ya. Dia mengajar. So di dalam ya'izu ada dhamir pelaku. Di dalam fi'il ya. Tak kisahlah fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar mesti ada dhamir pelaku ya. So ya'izu, dhamir di dalam ya'izu dipanggil dhamir yang tersembunyi dipanggil. Ya, sebab kita tak nampak pun. Kita hanya nampak kalimah ya'izu. Jadinya yang dhamir tadi tersorok di dalamnya. Ya, jadinya dipanggil tersembunyi. Ya, di dalam ya'izu ada huwa. Huwa tadi dia mengajar. So huwa dia tu berbalik kepada Luqman tadi ya. Okay, hu di situ sama dengan hi tadi. Libanihi, ya'izuhu, hu dengan hi sama. Memang kedua-duanya diguna pakai ya. Cumanya kenapa dia pakai hi? Sebab dia nak matching dengan baris bawah libani tadi. Bila nak matching libani, dia baris bawah dia pakai hi. Yang ni ya'izu nak matching dengan baris depan dia pakai hu. Memang hu dengan hi adalah perkataan yang sama. Banyak dalam Quran ya. Dhamir mutasilah. Dia mengajarnya. Ya. Okay. Dia mengajar anaknya lah maksudnya. Ya. Lepas tu dia kata apa? Dia cakap pada anak dia. Ya bunayya. Ya awal tu ada alif ya. Ya 2 harakat tau. Bermaksud wahai. Ya, nampak tu. Mesti ada alif ya. Ya bermaksud wahai. Bunayya. Bunayya maksudnya di sini dia tulis keturunan. Tapi sebenarnya my son. Sebenarnya. Padahal liba tadi. Libanihi. Ibani. Bunayya. Sama sebenarnya. Daripada kata sama. Wahai anakku. Sebenarnya paling tepat. Wahai anak lelakiku. My son. Ya, sebab anak perempuan dia pakai lain. Bukannya bunai. Bunai itu anak lelaki. Tadi sebab kan. Ya bunaya. Wahai anak lelakiku. Ya di situ sebenarnya aku tahu sebenarnya. Ya kat ujung tu. Ya bunaya. Oh my son. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Dia ada 3 perkataan tu sebenarnya. Ya satu, bunai satu, lepas tu ya di situ. Ya tu ada sabdu kan? Bunaya ada 2 ya sebenarnya. So wahai anak lelakiku. Dia cakap pada anak dia. La. Ya tu sebenarnya adalah dhamir mutasil. Ya di hujung tu sebenarnya. Ya. Okey. Akulah. Wahai anak lelakiku. Macam tu. Ya. Okay, la di situ dah ada maksud dia janganlah. Janganlah maksudnya melarang. Melarang dipanggil la nahi. Nahi maksudnya jangan. Ya. Okay, sebab la ni dia ada la nafi, ada la nahi. Dia. Ya, kalau nafi bermaksud tidak. Tapi kalau melarang maksudnya jangan. Ya. Okay, la nahi ya, jangan. Okay, tusyrik. Tusyrik maksudnya dah sama dari kalimah syirik. Sama. Cumanya kalau kita kata syirik tu itu dalam bentuk isim. Kalau ini tusyrik dalam bentuk fi'il. Nampak? Dia ada perkataan yang sama tapi dalam bentuk fi'il ke dalam bentuk isim ke. Itu yang kita nak. Skill tu yang kita nak belajar. Ya. Tusyrik maksudnya kamu mensyirikkan. Syirik maksudnya mempersekutukan. Ya. Antara fungsi la nahi. Antara fungsi la nahi ada ya.
dia mematikan ataupun menjazamkan fi'il mudhari'. Mesti nak mati ke, nak jazam, nak apa ke, mesti di hujung. Ya. So sebenarnya kaf tu mati kan? Dia mati kerana ada la. Kalaulah kata tak ada la, dia akan jadi tusyriku. Dia akan jadi macam tu. Baris dhammah. Macam ya'izu tadi. Lepas tu Ustazah kata penting fi'il mudhari' hujungnya dhammah. Ya. Asalnya tusyriku. Asalnya, tapi bila ada la nahi, dia kata istilahnya, dia kata mematikan hujung fi'il mudhari' selepasnya. Mematikan bahasa Melayu, tapi kalau Arabnya menjazamkan. Pak nak mati tu, pak tu kaf tu mati. Ya. Carilah dalam kamus tusyrik, tak ada. Tidak ada. Yang kita ada dalam kamus tusyriku. Pak, kita kena faham tu. Kalau kita nak cari yang kita jumpa tusyriku, macam sama dengan ya'izu tadi. Ya. Okey, janganlah kamu mempersekutukan. Itu maksud dia. Tusyrik fi'il la dipanggil la nahi juga jazam. Dia kena dua lah. Nahi maksudnya bermaksud melarang. Dan fungsi dia menjazamkan. Jadi kita sebut la nahi dan jazam. Kita cakap. Di mana jazamnya? Tusyrik pada huruf kaf. Nampak? Mati. Jazam bermaksud mati. Jazam tu nak sebut majzum pun boleh. Ya. Jazam, majzum, mati. Sama. Rufu', marfu', bari depan. Dhammah. Sama. Nasab, mansub, fathah. Ataupun bari atas. Sama. Nampak? Dia ada dia punya istilah dia lah. Istilah ilmu bahasa Arab kita kata. Kalau lambat ingat tu tak ada masalah. Tak apa, lambat pun tak apa. Ya. Okey. Kita gerak lagi. Perlahan-lahan insya-Allah. Orang yang belajar insya-Allah perlahan-lahan dia akan dapat. Ya. Okey. Billahi, bi adalah huruf jar bermaksud dengan Allah. Ya. Sebab tu selepas huruf jar, isim selepasnya, akhirnya tu berbaris bawah. Lepas tu billahi, baris bawah. Dia tak ada. Billahu, memang tak ada. Billaha, memang tak ada. Itulah fungsi huruf jar. Membaris bawahkan isim selepasnya. So kita sebut dia jar majrur. Bi adalah huruf jar. Yang Allah tu, Allahi dipanggil majrur. Atau nak panjang sikit, isim majrur. Boleh je. Tak ada masalah. Ya. Sebab selepas huruf jar, wajib ada isim sahaja. Jadinya nak sebut isim majrur pun boleh. Tak nak sebut isim, sebut majrur, kita faham. Ya. Dia tetap isim. Ya. Tapi kita nampak baris bawah dia. Tapi ada kala pada perkataan-perkataan tertentu, kita tak nampak baris bawah tu. Ya. Adalah perkataan yang tak boleh berubah baris. Ya. Okey, minta nampak. Janganlah kamu mensyirikkan, mempersekutukan dengan Allah. Itu pesanan Luqman kepada anak lelaki. Saya sangka bab ni memang simple, tapi bila kita pergi kepada Al-Quran, bila kita pecah-pecahkan semua, maknanya memang tak habis jugalah. Memang tak habis jugalah bab ni hari ni. Ya. Okey, inna itu ada maksudnya sesungguhnya, itu maksudnya. Tetapi dia ada fungsi dia. Inna sesungguhnya dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Makanya inna kita panggil huruf taukid. Tapi bermaksud sesungguhnya. Dan dia ada fungsi. Dia ada fungsi dia. Ya. Ada fungsi dia apa? Isim selepasnya mesti berakhir dengan fathah. Ataupun nasab. Tengok isim selepas dia, tengok. Asyirka. Ka. Itu yang nasab. Ataupun fathah. Dia tak ada inna asyirku. Memang tak ada. Inna asyirki. Memang tak ada. Sebab tu bila kita dah ingat dia punya job dia, ya, fungsi dia. Macam kalau huruf jar, membari bawahkan. Kalau inna, menasabkan. Nasabkan ataupun dia panggil asyirka tu dia panggil isim nasab ataupun isim mansub. Mansub dengan nasab sama maksud. Nampak dia punya tugas inna. Ya. Dan inna ada grup dia lah. Ya, apa di situ nasabnya. Inna asyirka. Okey. Inna ni dia kena ada dua isim. Undang-undang inna dia kena ada dua isim. Isim pertamanya biasanya memang lepas dia lah. Biasanya nampak nasab ya. Nasab maksudnya baris atas. Asyirka. Tak boleh asyirku. Tak boleh. Asyirki. Tak boleh. Ya. Okey, dah jumpa dah. Isim pertama tu dia panggil isim inna. Kalau Linda boleh letak dalam bracket. Isim pertama betul dah, tapi dia panggil nama dia isim inna.
dalam kurungan kalau boleh. Ya. Dia panggil macam itulah. Jangan buang tadi. Isim inna pun boleh lah. Boleh terus pun tak apa. Isim inna. Ya. Isim yang kedua dipanggil. Okey, kawan kita tengah tulis ya. Laju dia dapat skill. Kerja dia teruk kena buat tapi dia dapat skill tu. Betul kan? Orang yang bersusah payah tu dia tak rugi, ya. Dia dapat skill dia. Insya-Allah ya. Dan kita pun yang belajar insya-Allah tak rugi ya. Dan isim keduanya biasanya selepas dia lah, selepas isim pertama. Tapi kadang-kadang dia macam terpisah jauh sikit, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang macam ni lepas dia lah. La zulmun. Okey, lam di situ ya. Lam di situ bermaksud benar-benar. La di situ dipanggil huruf taukid. Dia panggil. Nampak? Tadi inna huruf taukid. La di sini juga dipanggil huruf taukid ataupun dipanggil huruf sumpah. Dipanggil lam qasam. Dipanggil. Qasam bermaksud sumpah. Nak panggil lam taukid boleh juga. Tak ada masalah ya. Taukid dengan sumpah tu lebih kurang. Sebab taukid maksudnya bersungguh-sungguh. Orang bersumpah kan bersungguh-sungguh kan. Jadinya nak panggil lam taukid pun boleh. Nak panggil lam sumpah pun boleh. Itu lam ya. Dia lam taukid ataupun lam sumpah, dia tidak mengganggu baris apa-apa. Dia tidak mengubah. Kalau inna tadi menasabkan, buat isim dia baris atas. Kalau huruf jar membaris bawahkan. Kalau lam taukid tak, dia tidak mengubah baris apa-apa. Dia hanya berfungsi untuk memberi penekanan lah, benar-benar, pasti. Hanya itu saja. Hanya itu saja fungsinya, tidak mengubah baris apa-apa. So zulmun. Zulmun maksudnya kezaliman. Tengok apa baris hujung dia apa? Zulmun, mun. Apa baris tu? Rofok. Ya, rofuk ataupun marfuk. Dia tak kisah tanwin ke tak tanwin, tak kisah. Asalkan baris depan. Macam zu. Di situ zu juga ya. Tapi mun juga rofuk. Sama. Dia tak pedulilah. Tanwin ke tak tanwin ke. Asal baris depan. Ya. So di situ mun di situ rofuk ataupun marfuk. So isim yang kedua dipanggil khabar inna rofuk. Linda boleh tambah isim inna nasab dalam satu nama boleh. Isim inna nasab yang dalam bracket tu. Memang atas kaf tu ada nasab, betul. Tapi isim inna nasab tambah di situ. Dan kita nampaklah nasab dia pada baris pada kaf tu. Okey. Yang ni pula khabar inna. Nama dia tak panggil isim dah. Memang isim tapi dia panggil nama. Khabar inna rofuk. Dia panggil ataupun marfuk. Cukup lah. Habis. Dia punya fungsi inna tak ada dah. Tidak ada dah. Dia kalau dia dah memenuhi fungsi dia, tak ada apa-apa dah. Ya. Benar-benar kezaliman. Okey. Ini sesuatu sebelah. Okey, kita tinggalkan la di situ. Kita tengok zulmun. Kezaliman. Ya. Isim rofuk. Kezaliman yang apa? Tengok selepasnya. Kezaliman yang besar. So besar. Tak kisahlah ada yang ke tak ada yang ke. So besar itu menggambarkan apa? Besar tadi menggambarkan kezaliman tadi. Betul tak? Dia nak cerita kezaliman kecil ke, kezaliman besar ke. So besar ataupun kecil ataupun apa dia. Kezaliman yang teruk, kezaliman yang sedikit. Apa-apa saja yang menerangkan isim ya sebelumnya. Makanya yang besar tadi tu azim dipanggil sifat. Dipanggil. Sifat dia. Sifat maksudnya sesuatu yang menggambarkan tentang sesuatu. Macam besar, kecil, teruk, tak teruk, baru, lama, mahal, murah, tinggi, rendah. Itu semua gambaran. Gambaran dipanggil istilahnya sifat. So ini zulmun azimun dipanggil sifah wa mausuf dipanggil. Nampak dia macam patah balik pula. Bertinda-tindan ya. Bercantum-cantum ya. Berlapis-lapis kita panggil. Betul tak kan? Cara nak kenal dia. Isim yang pertama, kalau dia mun, rofuk, zulmun, sifat dia mesti azimun, mesti rofuk juga. Itu cara nak kenal sifah wa mausuf. Dia tak boleh lah, la zulmun aziman, tak boleh. La zulmun azimin, tak boleh. Dia kena sama, hujungnya tanwin tu mesti sama. Tanwin depan. Kalau itu la zulman, itu aziman. Kalau dia la zulmin, azimin. Tanwin dia kena ikut. Itu di situ nama dia sifah wa mausuf. Sifat dan keterangannya ataupun sifat dan ciri-cirinya ataupun isim dan keterangannya, isim dan ciri-cirinya, isim dan gambarannya. Sifat tadi kita boleh terjemahkan sebagai ciri-ciri, gambaran, keterangan kepada
isim yang pertama. Ya. Isimnya ada, isim yang pertama tu adalah kezaliman. Kezaliman yang besar. So besar tu gambaran ataupun sifat. Ya. Sifat dengan sifat sama. Cara nak kenal dia, isim pertama tadi mesti rofok, isim yang sifat dia mesti rofok. Itu hujung dia kena sama. Tanwin dia kata, tanwin yang samalah. La zulmun tanwin depan, azimun tanwin depan. Itu memang nama dia sifah wa mausuf. Ya. Okay. Kita boleh gerak lagi. Kalau ada rasa nak tanya boleh tanya ya. Kita bukannya nak jadi MRT, LRT bukan. Silakan. Zat kena ikut sifat tak Ustazah? Kena ikut sifat. Zat kena ikut sifat. La zulmun azim. Ya. Macam tu Ustazah. Betul. Betul. Dia bukan zat dengan samalah, maksudnya zat dengan sifat tu sama baris dia. Ya. Zat dia mana? Zat dia zulmun tu lah. Zat tu maksudnya sesuatu isim lah. Zat tu sebenarnya maksud isim. Zat. Ya. Jadinya dengan sifat dia kena sama baris. Ya. Zat. Sebab kawan kita gunakan istilah zat. Zat tu maksudnya isim. Noun. Kata nama. Benda lah maksudnya ya. So zulmun dia bari depan. Makanya sifat dia azimun bari depan. Itu yang kena ikut. Ya. Okay. Dia panggil sifah wa mausuf. Ataupun kadang-kadang ada tenaga pengajar suka menggunakan na'at wa man'ud. Na'at juga bermaksud sifat. Boleh. Ya, nun ain ta. Boleh je. Banyak je tenaga pengajar suka menggunakan na'at. Na'at bermaksud sifat. Dan benda yang disifatkan tadi dia panggil man'ud. Ya, kalau ini sifah dengan mausuf. Dia boleh je. Tak kisah mana-mana. Ya. Okey, kita gerak lagi. Jika nak bertanya boleh ya. Saya Kak nak tanya yang macam tadi tafsir kan isim inna selepas immediately isim dia tu nasab tapi yang follow dia khabar inna tu dia tak nasab dah lah. Dia can be anything. No, cannot be anything. Memang tak nasab, yes. Khabar inna cannot be nasab, betul. Tapi tak boleh anything. Dia kena rufuk. Itu yang di kawan kita circle tu. Rufuk tu. Dia memang Lazul mun. Mun tu rufuk. Tu. Ya. Yang pertama baris fathah, yang kedua rufu. Yes, ya, betul. Tak boleh tukar-tukar. Tak boleh. Okay. Itulah fungsi inna tadi, ya. Okey, cumanya line ya. Kalau line saya tak stable, dia bagi tahu pada saya punya laptop. Kalau line saya tak stable, dia kata your line is unstable. Tapi dia tak bagi tahu saya, maksudnya line saya okey. Line saya okey, tapi maksudnya line kawan kita lah dia cakap agak putus-putus, ya. Biasalah tu. Okey. Ada lagi jika nak bertanya boleh ya, tak ada masalah. Tanya apa saja. Kalau tak ada kita gerak. Boleh saya tanya Ustazah? Boleh. Maaf, saya pelajar baru juga. Takut juga saya nak tanya, takut tak berkenaan kan? Sekejap. Jangan takut. Saya jangan takut. Tak berkenaan pun tak apa. Saya tak marah. Okey, silakan. Okey. Sebab yang Ustazah kata rufuk, contohnya dekat lazumun tu kan? Yang rufuk kat situ tu adakah bila dia domah berbaris depan tu adalah rufuk ke? Rufuk tu makna dia apa Ustazah kat sini? Apa dia masukkan konteks rufuk sini? Betul lah. Betul yang kawan kita cakap. Rufuk itu kita panggil dia rufuk bila dia berbaris domah. Betul. Tepat. Ya? Okey. Sebab biasa kan kalau kita mengaji kan, kalau baris saya panggil baris depan biasa kan? Panggil domah tu. Itulah. Sebab first time guna rufuk kan. So rufuk tu adalah baris domah lah maksud Ustazah ya? Betul. Okey, dengar ya. Dengar. Bila kita kata baris depan, itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu baris depan, tapi bila bab mengaji, bab ilmu tajwid digunakan perkataan dhammah. Dhammah maksudnya baris depan, tapi bila bab bahasa Arab dia gunakan istilah dia sendiri. Dia panggil rufuk sebenarnya, tapi semua sama maksud. Ya. Senang cerita, bila ilmu tajwid cara menyebutnya lain sedikit dengan bila dalam ilmu bahasa Arab. Dia orang menggunakan kalimah lain macam baris depan ya, dhammah ya, rufuk ya, semuanya ketiga-tiga tu baris yang sama. Okey? Itu baru dhammah. Belum lagi baris atas. Baris atas, fathah, nasab. Nampak? Dia boleh. Dia ada nama dia. Baris atas bahasa Melayu. Dalam bahasa tajwidnya fathah. Tapi dalam ilmu bahasa Arab yang fathah itu dipanggil nasab. Okay? Kalau baris bawah pula. Baris bawah bahasa Quran. Bila Quran tajwid dia dipanggil kasrah. Ya. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arab dipanggil majrur. Nampak? Dia ada. Dia punya term dia sendiri. Macam itulah saya suka ya tanya.
Tak ada masalah ya. Pertama kali ke takut tersalah soalan, tak ada masalah. Kita nak kawan kita bertanya, bila dia faham orang lain, dia membantu orang lain juga sebenarnya. Okay? Right. Okey. Kita Terima kasih, sama. Kita gerak kepada ayat kita seterusnya. Ya. Okay, tolong tunjuk kawan kita Alinda. Ayat kita seterusnya. Wa inni samaituha. Okey, wa inni samaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa dzurriyyah. Ini panjang ya, ayat panjang kita mungkin tak sempatlah, tapi di mana saja yang kita sempat ya. Okey, wa ini waw di situ ya, satu huruf saja adalah satu perkataan. Ya, satu kalimah wa bermaksud dan. Dan dia maksud dia dan, tapi dari segi ilmu bahasa Arab waw dipanggil huruf athaf. Athaf ni maksudnya kata penyambung, kata nama penyambung. Maksudnya tak habis lah, tak habis cerita lagi ada dan. Macam tu lah contohnya kan. Macam kita kata Ali dan Ahmad dan Mutusami contoh. Nampak dia dan tu maksudnya kalau ada athaf tu maksudnya tak habis lagi lah penceritaan tu. Makanya waw dipanggil huruf athaf. Kata penghubung, kata nama penghubung. Ya. Okay, dia sebenarnya tidak mengubah baris apa-apa sebenarnya. Okay. Dia boleh mengatafkan isim dengan isim. Maksudnya sebelumnya ada isim, selepasnya ada isim. Dia boleh mengatafkan fi'il dengan fi'il. Kata kerja dengan kata kerja. Dia boleh mengatafkan struktur ayat dengan struktur ayat. Dia hanya mengatafkan sahaja, menghubungkan sahaja. Okay? Okay, wow ya. Dia panggil huruf ataf. Dia ada kawan yang huruf ataf ada 10. Paling tidak pun ada 10 ya huruf ataf. Okay? Maksud dia dan. Okay, ini bermaksud sesungguhnya aku. Itu maksud dia. So dia ada yang tadi inna tadi tu. Dia ada inna tadi. Cumanya kat sini dia dah ada baris bawah. Ya. Kenapa dia baris bawah? Sebab aku tu baris bawah. Ya. So sebenarnya kalau saya pecahkan dia, kalau saya nak pakai inna yang tadi tu. Tadi inna apa tadi? Inna asyirka tadi kan? Ya. Dia sama maksud dia. Cumanya di sini sebab dia ya di situ bermaksud aku. Itu yang nampak ya. Inna tadi kan nampak. Inna dia macam tu sebenarnya. Inna dia campur ya. Ya. Sebenarnya kalau kita pecahkan ini dia jadi inna ana. Sebenarnya inna ana. Sesungguhnya aku. Tapi bila tulis dia kena pakai macam ni. Ya. Dia kena pakai huruf ya. Dia tak boleh. Ustazah yang aku tu ya baris bawah ke ya sahaja? Memang ya baris bawah. Memang di situ ini ya saja pun boleh juga. Tapi kat situ nampak baris bawah kan? Sebenarnya ya lah. Kan yang kita punya dhamir mutasil yi untuk ana. Itulah dia sebenarnya. Cumanya bila dia dah ada ya di situ, memang kita tak nampak lah inna yang tadi tu. Betul tak? Ini dia terus jadi. So sebenarnya kalau kita bercakap inna ana sebenarnya. Tapi ana tak boleh pakai ana. Kalau kita kata inna ana, orang Arab faham. Tapi dia kata grammar nahu kita salah. Jadinya kalau kita nak bercakap macam tu, ana tu kita kena gantikan dengan huruf ya. Huruf ya ni memang dia macam itulah dia nampak baris bawah kat situ. Dia sebenarnya macam ya huruf mat sebenarnya. Macam huruf mat. Ya. Tapi baris bawah tu sebenarnya untuk nun tu. Kenapa nun tukar baris bawah? Sebenarnya nun tu tadi inna, betul tak? Kan? Tadi kan? Tapi nak matchingkan dengan ya, na tadi kena baris bawah. Nampak? Dia ada benda-benda yang terpaksa ikut. Dia tak boleh inna nak masuk ya macam mana? Macam mana nak masuk inna lepas tu dengan ya? Macam mana nak sambung? Tak boleh. Jadinya dia terpaksa tukar baris na tadi kepada baris bawah sebab nak cantumkan kepada ya. Makanya jadi ini. Dia jadi gitu. Sebenarnya untuk jawab Linda hanya huruf ya saja, huruf ya mat sebenarnya yang bermaksud aku ataupun ana. Ya. Okey. Sesungguhnya aku. So di sini adalah inna tadi. Kalau ada inna, makanya kena apply lah, kena cari. Kena faham mana isim pertama dia. Isim pertama dia perlu nasab tadi. Dan isim kedua dia yang dipanggil khabar. Khabar inna mesti rufu'. Mesti. Tetapi di sini dah ya, memang ya. Baris bawah pula tu. Tak nampak lah nasab dia. Tak boleh. Memang kalau dhamir-dhamir tak boleh tukar baris kan. Betul tak? Kan? Kita sebut sebelum ni segala dhamir, kata ganti diri tak boleh tukar baris. Makanya di sini dia punya isim inna, isim dia yang pertama adalah ya tu. Ya tu adalah dhamir mutasil. Dia panggil ya adalah dhamir mutasil duduk di tempat. Dengar ya, duduk di tempat ataupun berada di tempat isim inna nasab. Jadi tapi kita tak nampak nasab tu. Sebab dah memang ya. Betul tak? Ya. Tapi cara kita menyebut dia. Isim pertama dia adalah huruf ya bermaksud ana. Ya adalah dhamir muttasil untuk ana.
Ya, berada di tempat ataupun duduk di tempat isim inna nasab. Sebenarnya isim inna mesti nasab sebenarnya. Tapi kalau dah terkena pada dhamir tak nampak nasabnya. Tapi dah selesai satu, makanya kita nak cari pula isim yang kedua. Isim yang kedua mesti rufu'. Okey. Kena cari dua-dua ni. Lagi tak settle nombor dua, dia tak boleh. Ya. Jadi, sekarang kita nak tengok ya, isim yang kedua dipanggil khabar. Khabar inna. Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak selepas wa inni? Samaitu. Tuhu, benda tuhu, tuha. Tuha, Linda sampai sini je. Ni lah. Okey, faham. Okey, kawan kita sebut samai tu, dia tak nak sebut ha. Sebab ha adalah dhamir muttasil. Ya. Sebenarnya perempuan. Ha bermaksud dia. Dia tu perempuan untuk hiya. Ha adalah dhamir muttasil untuk hiya. So ha di situ bermaksud dia, tapi dia tu seorang perempuan. Okey. Kawan kita sebut yang dia nampak samai tu. Dia tak nak sebut ha. Tak ada masalah pun, boleh ya. Okey, samai tu agak-agak apa maksud dia? Telah aku. Dia tulis situ telah aku Macam ada tertinggalnya Linda. Tengah tu. Menamai. Menamakan. Telah aku menamakan ataupun telah aku beri nama. Boleh. Telah aku menamainya. Nya kat situ ha tu. Ya. So, telah aku menamainya ataupun telah aku berikannya nama. Macam tu. Telah aku menamakannya. Boleh semua. Maksudnya beri nama lah. Beri nama kepadanya. Nya di situ ha seorang perempuan. Ya. Ini Mak Maryam lah ni. Mak Maryam dapat anak perempuan. Makanya telah aku berikannya nama. Telah aku menamakannya. Tu antara ya. So yang kita nampak. Dia tu ha tu. Yang nya tu kat dalam sekarang ni isim Sama je. Dia tanya lah. Ya, sama je. Dia dengan nya tu sama je. Boleh je. Telah aku menamakan dia ataupun telah aku menamakannya. Sama je. Dia dengan nya tu sama. So ni isim kana lah. Ni isim kana. Isim kana? Kenapa sebut isim kana? Isim apa tanya? Lupa nama tadi Inna. Inna. Isim inna. Khabar inna. Khabar inna. Okey. Okey, betul. Betul dah khabar inna. Di mana rufuknya? Tu. Kebetulan tu kebetulan. Okeylah, nampak tu. Betul lah, nampak domah kan? Nampak domah, nampaklah dia rufuk kan? Tetapi samai tu adalah fi'il madhi. Samai tu sama dengan nawaitu. Macam kita apa? Nawaitu usolli, nawaitu yang nak puasa. So ini samai tu sebenarnya fi'il madhi. So sebenarnya di sini bukan isim rufuk, bukan. Tapi dia tak duduk di isim rufuk lah Ustazah? Ya, betul. Pandai. Yang kita nampak adalah fi'il madhi. Fi'il madhi samai tu. Fi'il madhi. Makanya terus kalau ada fi'il kita panggil dia jumlah fi'liyah. Terus kita panggil gitu. Ya, tak kisahlah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar, ketiga-tiga fi'il ini kalau kita nampak, kita terus panggil dia jumlah fi'liyah. Jumlah bermaksud struktur ayat. Ayat fi'il dipanggil. Ya. Duduk di tempat ataupun berada di tempat khabar inna rufu'. Itu cara kita sebut. Kebetulan di sini tu bermaksud ana tau. Aku. Kebetulan dia dhammah. Jadi nampaklah dia, kita boleh cepat nampak dia khabar inna. Betul tak? Kan? Ini dia punya khabar inna di sini bukan isim tau. Khabar inna di sini adalah ayat fi'liyah. Itu sebenarnya paling tepat. Ya, boleh. Tak ada masalah. Tapi cara kita menyebutnya samaituha jumlah fi'liyah ataupun ayat fi'il berada di tempat ataupun duduk di tempat khabar inna rufu'. Itu cara kita sebut dia. Ya, selesai. Habis selesai. Dia punya job, inna punya job tadi. Kalau nak tanya Ustazah, sebelum lanjut lagi nak tanya sikit Ustazah. Boleh. Jumlah fi'liyah kan tadi. Lepas tu yang macam struktur ayat kan. Kalau ismiyah tu apa Ustaz?
Ustazah. Ismiyah isim. Maksudnya ayat itu bermula dengan isim. Kalau dia Oh, yang fi'il, fi'il ni fi'il lah. ya. Kalau ayat fi'il maksudnya kita nampak fi'il madhi boleh, mudhari' boleh, amar. Tapi kalau jumlah ismiyah ayat tu hanya memang dia isim, dia bermula dengan isim. Ya. Isim lah. Ya, isim lah kata nama, ya. Kata Ya. nama. Jumlah dia Perbuatan dipanggil lah kan. ya. Dia panggil jumlah, tapi jumlah bukan total. Jumlah di sini bermaksud ayat. Ya, memang cara dia, bahasa dia kan. So di sini ayat fi'il dia panggil. Ya. Ayat fi'liyah. Fi'liyah dengan fi'il sama. Ya. Okey, kita nampak kita cuba cari isim inna rufu', kita cuba cari. Tapi kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah. Yang kita nampak di situ kita panggil ayat ayat dan ayat lah, ayat bahasa Melayu kan, ayat fi'il. Bolehlah kita ambil dua-dua ayat fi'il ataupun jumlah fi'aliyah. Duduk di tempat khabar inna rufu'. Cukup lengkap dia punya tugas dia. Ya. Okey. Maryam. Diberikan nama anaknya Maryam. Maryamah. Ya. Okey, saya tak nak lanjut lagi, panjang. Ayat ni panjang. Tetapinya kalau kita tengok, mari kita tengok ayat fi'liyah ni. Itu saya sedikit ya. Maryam tu Maryam lah ya. Okey, di sini ayat fi'aliyah. Ayat ya, struktur ayat yang dipanggil jumlah. Jumlah fi'aliyah. Bila masa saja nampak fi'il, terus kita panggil dia jumlah fi'liyah. Okey, fi'il madhi boleh, fi'il mudhari' boleh, fi'il amar boleh. Okey, ketiga-tiga fi'il nampak saja, terus memang ada jumlah fi'liyah di situ. Kalau jumlah ismiyah macam kawan kita kata tadi, makanya ayat itu bermula dengan isim. Okey? Okey, mari kita perhatikan balik kita punya jumlah fi'liyah di sini. Sammaituha. Sebenarnya sammaitu di situ adalah ana, aku. Aku telah namakan. Sebenarnya sammai itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama maksudnya menamakan. Tapi bila sammai itu aku telah menamakan. Menamakan siapa? Memberi nama lah maksudnya. Tu di situ adalah ana. Ya. So sammai itu adalah fi'il madhi, kata kerja telah berlaku ya, past tense. Siapakah domir pelakunya? Kita dah cakap dalam fi'il mesti ada domir pelaku. Mesti ada pelakunya. So di sini pelakunya tadi aku tu adalah ana. So di dalam sama itu domir dia adalah ana. Domir pelaku. Orang yang memberi nama tadi, pihak yang memberi nama ana, ya. Aku telah menamakan ataupun aku telah memberi nama. Boleh, ya. So sebenarnya sama itu asalnya sama. Ada sebenarnya asalnya ya. Kalau bukan akulah, tapi bila aku sama itu. Okey. Ini kita tak sempat nak tengok dia dalam kamus, sama itu tak sempat. Tapi saya hanya sebut saja dulu ya. Ha di situ orang yang diberi nama lah. Ya. Kan? Aku telah menamakannya. So nya di situ jatuh kepada bayi perempuan. Ha itu sebenarnya adalah Maryam sebenarnya, ya. Okey. So di sini fi'il ni, jumlah fi'liyah ni lengkap. Dia ada fi'il ni adalah fi'il madhi, dia ada domir pelakunya adalah ana, aku telah memberi nama, dan dia pihak yang diberi nama. Orang yang diberi nama tadi ha, jatuh kepada ha. Maka ha dipanggil sebenarnya maf'ulun bih dipanggil. Sebenarnya lah. Okey, samai fi'il madhi, tu adalah ana, ya, aku telah memberi nama kepada siapa? Kepada ha. Ha bermaksudnya kepadanya. So ini sebenarnya jumlah fi'liyah yang lengkap sebenarnya. Aku telah memberi nama kepadanya. Walaupun tak ada kepada di sini. Ataupun aku telah menamakannya. Boleh? Ya. Ini adalah jumlah fi'liyah yang lengkap. Dia lengkap bila ada maf'ulun bih. Ada jumlah fi'liyah yang tak ada maf'ulun bih. Ada. Ya, dia kalau jumlah fi'liyah, apa-apa fi'il yang kita jumpa madhi, mudhari, amar itu memang jumlah fi'liyah tapi lengkap tak lengkap. Bila dia ada maf'ulun bih, maknanya jumlah fi'liyah yang lengkap. Ya, kalau tak ada maf'ulun bih, jumlah fi'liyah juga tapi tak lengkap. Nampak dia boleh. Ya. Bukannya maf'ulun bih tu sentiasa ada, tak. Ya, kadang-kadang tak ada maf'ulun bih dalam Quran, kadang-kadang ada. So di sini adalah, so samai tuha, saya nak ulang ya, samai tuha kalau saya pecahkan dia, samai adalah fi'il madhi, asalnya sama sebenarnya. Asalnya ya, maksud
apa? Tu di situ anak, ya. So aku telah namakan. Namakan siapa? Namakannya. Nampak dia ada dua pihak. Satu pihak aku yang memberikan nama, satu pihak yang diberi nama. Yang diberi nama tu adalah jatuh kepada ha di situ. So ini adalah jumlah fi'liyah yang lengkap kita cakap. Ya, kenapa dia lengkap? Kerana dia ada maf'ulun bih sebenarnya. Okey. Okey, saya nak buka. Siapa Nanti nak kalau tanya? Ustazah, Ha. kalau nak cari dalam kamus nanti jadi 3 huruf ni je kan, sin mim ya lah, jadi sama ada samaya ataupun samia, Okey, bagus. samuya. Okey, mari dengar. Bagus ya. Satu soalan bagus. Sekarang kita nak cari dalam kamus. Kalau kita cari samai tuha, tak jumpa. Sampai kiamat pun tak jumpa. Tidak ada dalam kamus samai tuha. Tak ada. Kena buang ha. Kena buang dhamir mutasil di hujung tu, kena buang. Ha kena buang. Lepas tu ana tadi pun kena buang juga. Dhamir mutasil juga. Nampak? Ya? Dhamir juga. Ha kena buang. Tu kena buang. So kedua-duanya itu dhamir. Makanya tinggal apa? Dia ada sabdu, jangan buang sabdu. Empat huruf lah. Jadi kita ambil gini dulu. Samai. Kita ambil dulu. Sampai kepada ya. Samai. Ambil dulu pada tu. Sebab kita kena buang segala dhamir. Maksimum dhamir biasanya dua lah. Ha dengan tu. Tu adalah ana tadi ya. Makanya kita nampak samai. Tetapi bila kita nak dia adalah fi'il madi dalam kamus fi'il madi ya, past tense ya, tak ada samai, tak ada. Jadinya kita fathahkan ya tu. So dia jadi apa? Ataupun buang tanda mati tu. Dia jadi apa? Buang je tanda mati. Jadi apa? Samaya. No, tak boleh. No. Buang je tanda mati pada ya. Sama. Dia kan jadi tu sama. Sama. Oh. So berapa huruf kira? 3 ke? 3. Tapi dia nak buang ke 4? 4 lah kalau tak buang ya. 4 huruf. Kita tak buang ya tu. Kita cuma buang tanda mati pada ya. Buang tanda mati ya. Jadi dia akan jadi sama. Dia kata sin satu huruf. Mim ada sabdu. Bila ada sabdu maksudnya dia ada dua. Ada. Dalam kamus ada. Lepas tu ya 4. Makanya dia adalah fi'il madi 4 huruf. Cari sama jumpa. Ma di situ 2 harakat. Kalau cari samai, memang tak jumpa. Samai tuha, memang tak jumpa dalam kamus. Ini juga skill untuk kita buang semua. Kita nak tengok apa fi'il madi mujarrad yang kita pernah sebut. Mujarrad maksudnya fi'il madi yang asal. Yang asal tu adalah bila dia sama, dia tak ada tu dah. Kita tak ada. Bila dia sama, dhamir di dalamnya adalah huwa. Dia telah namakan. Pak, dalam kamus semua untuk huwa tau. Yang dalam kamus tu. Digunakan benchmark kita kata ya. Fi'il madi yang dalam kamus semua untuk huwa. Jadinya itu cara dia. Kalau kita nak tahu fi'il ni, fi'il apa asalnya nak cari dalam kamus, apa-apa dhamir dibuangnya, hujungnya buang. Ha buang, tu buang. Makanya nampak samai, kita dah nampak samai, tapi kena buang tanda mati tu. Memang dalam fi'il madi tak ada tanda mati tu dalam fi'il madi ya. Makanya buang saja dia jadi sama. Saya. Sila. Siapa nak tanya tadi? Sila. Ustazah. Sin min ya ke? Sin ya, sin S-I-N, lepas tu mim tu mesti ada syaddah. Ya, sin mim ya tu sebenarnya ya tanpa titik. Ya yang tak ada titik sebenarnya. Macam yang kita kata macam unsa tu. Cuba tengok unsa tu. Kal unsa sebelumnya tu. Kal unsa dia ya tanpa titik. Macam tu sebenarnya dalam Quran, ya. Sama. Okey Kak Jem, apa yang Kak Jem nak tanya? Ustazah, Maryam ni kiranya jumlah ismiyah ya Ustazah? Oh, dia kalau jumlah ismiyah ya. Kalau jumlah ismiyah dia mesti rufu'. Barisnya mesti rufu'. Oh, masih bawah. Ya. Ni bukan. Dia bukan jumlah ismiyah. Walaupun dia isim ya, Maryam adalah isim ya. Tak kisahlah perempuan ke lelaki, tapi kalau jumlah ismiyah isimnya mesti rufu'. Ni Maryamah, dia bukan rufu'. Ini dia kalau rufu' dia Maryamu. Dia akan jadi macam tu. Okey. Ha tu adalah untuk Maryam. Aku telah namakannya Maryam. Sebab tu Maryam tu dia ikut baris atas sebab ha tadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena baris atas. Ya. Undang-undang maf'ulun bih kena baris atas. Ya. Okey, saya buka. Siapa lagi yang lain ada soalan? Kita terpaksa berhenti pada Maryamah, tapi saya kalau ada soalan saya menunggu. Cepat.
Jika ada soalan, silakan. Saya nak tanya, kalau ya yang tak ada titik ni, ada titik ni, apa ya? Mengapa masa ada titik, tak ada titik? Ya yang tadi. Okey, betul ya. Okey, katalah macam ya tanpa titik ni, ya tanpa titik ni selalunya dia di hujung ya. Tak kisahlah di hujung isim, tengok ya, kal untha. Ka di situ seperti al untha, maksudnya perempuan. Al untha tu ya. Bukan khunsa, bukannya untha. So nampak dia ada ya tanpa titik. Ya, bila ya tanpa titik, kalau kita nak cantumkan ya tanpa titik tadi kepada apa-apa huruf macam tu samai tu, dia sebenarnya sama. Ya tanpa titik, tapi nak cantumkan dengan huruf apa? Nak cantumkan dengan huruf ta ke apa ke? Kena matikan dia. Macam tu. Dan selalunya dia akan letak titik. Bila kita letak tanda mati, dia akan letak titik pada ya tadi. Asalnya dia adalah ya tanpa titik macam kal unsa tu sebenarnya asalnya. Tapi kena faham, ya tanpa titik biasanya kalau nak dicantumkan ya dari segi penulisan kepada apa-apa saja, makanya kena letak tanda titik ya yang asalnya tak ada titik dan letakkan tanda mati. Itu syarat dia. Ya. Okey. Baik. Orang lain ada soalan tak? Banyak lagi ya tanpa titik ni, insya-Allah. Sekali sebut mungkin tak ingat kan? Tapi tak apa. Kita sebut banyak kali nanti insya-Allah. Bila kita jumpa kita sebut banyak kali. Okey. Ada lain soalan? Kan you just soal saya. Tu Linda tulis sama atau ada ya. Ya tu ada titik ke tak ada titik? Simin. Yang Linda tulis. Tu mana ada titik nampak tu. Yang Linda tulis sama. Mana ada titik nampak? Dia kalau duduk di hujung ya tanpa cantum pada apa-apa dia tak ada titik. Tapi bila nak cantum sama itu, nak cantum kepada benda lain, baru dia letak titik dan dimatikan. Okey? Right. Macam itulah. Okey, soalan lain. Ya, itu juga kalau kita dah faham tu, insya-Allah. Ya, benda-benda tu yang kita nak faham sebenarnya. Kita kata kita tak tahu, betul tak? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Okey, yang lain ada soalan tak? Silakan. Tak ada? Tak ada faham ke tak ada dah tepu? Alhamdulillah faham insya-Allah ya. Kita belajar sedikit-sedikit. Betul tak? Ya. Benda ni dipanggil qalilan sara jabalan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Qalilan sedikit-sedikit qalil sara menjadi jabalan, bukit. Dia memang itulah dia punya rahsia dia. Mana ada orang belajar sekali terus faham, tak ada kan? Unless memang dia dah ada background ya, dia dah ada background bahasa Arab sebelum ni ataupun dia memang cepat pick up ke. Mungkin adalah, bukan tak ada ya. Tapi biasalah tu. Benda ni terlalu banyak benda yang kita tak faham sebenarnya. Tapi bila kita dah faham benda-benda tadi tu, dia memudahkan kita insya-Allah. Ya. Okey, ada lagi tak ada? Tak ada dah? Ada ya? Jika tidak ada, makanya kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Sama. Yes. Syukran.